Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian dan rahmat Allah menyelubungi hatimu, seperti hujan yang mencium lembut tanah sawah yang dahaga, menghidupkannya dengan rahmahnya. Semasa kita memulakan perjalanan ini melalui The Vibration of Life, Unveiling the Quranic Miracle of Soil Revival, mari kita mulakan dengan doa. Allahumma iftah lana abwaba rahmatik, wajal kulubana munirah binur Al-Quran. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu, dan jadikan hati kami bercahaya dengan Al-Quran. Buku ini adalah penerokaan yang sederhana, bukan tuntutan untuk merungkai kebijaksanaan Allah yang tidak terhingga, tetapi zikir untuk mengagumi ijaznya. Penafian, renungan di sini hanyalah catatan ngembara, berusaha untuk menghormati kesucian Al-Quran. Sebarang kesilapan adalah milik saya, semua kebenaran adalah milik Allah. Kami bergantung kepada Sadaqallahu Azim kerana Dia sahaja Al-Alim. Kampung itu terletak di bawah langit senja. Padang sawahnya berkilauan seperti songket yang ditenun dengan benang cahaya ilahi. Setiap tangkai padi sebutir dalam tasbih kosmik Allah. Pak Din duduk bersama Ali di atas pelantar bulu. Udara yang harum dengan kemboja dan dengungan jangkrik. Suara mereka sebati dengan tarannum azan maghrib yang jauh. Tasbih Ali berbunyi perlahan, matanya terbeliak hairan. Atuk, kenapa Al-Quran menyanyi dengan huruf seperti Alif Lam Mim? Dia bertanya sambil menjejaki bintang di atas. Hati Pak Din bercahaya, tudung solatnya sengit lembut. Ali, itu adalah muqatta'at, bisikan Allah, seperti titisan hujan yang menyembunyikan teka-teki, mengajak kita mencari cahayanya. Dalam hati Sufi, Al-Quran adalah taman cahaya. Ayat-ayatnya berbunga tauhid. Per 24 Maret 2025, no memory. Muqatta'at, 14 kumpulan huruf yang membuka 29 surah, adalah bintang-bintang di taman ini. Misteri mereka adalah panggilan untuk mengembara ke dalam, seperti rama-rama menuju nyala api. Mengapa mereka wujud? Ibn Kathir mengajar mereka adalah cabaran ketuhanan, membuktikan ijaz Al-Quran tidak dapat ditandingi oleh manusia atau jin, sebagaimana surah Al-Isra, ayat 88 menyatakan, sekiranya manusia dan jin berkumpul untuk menghasilkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak dapat. Al-Tabari menambah, mereka membangunkan jiwa, seperti hujan menggerakkan sawah. Menurut surah Al-Hajj, ayat 5, ia bergolak dan membengkak. Muqatta'at adalah songket Allah. Benang mereka menun takwa ke dalam hati kita. Teka-teki yang hanya Dia yang mengetahui sepenuhnya. Menurut The Mysterious Letters Unveiled, 4 April 2025, ingatan 1858. Bagaimanakah Muqatta'at berfungsi? 14 kumpulan mereka Alif Lam Mim, Hamim, Tasin, dan banyak lagi membentuk kod kosmik. Nilai abjad mereka berjumlah 1805, membawa 2588 ayat merentasi 29 surah. Setiap 31/2025, ingatan. 4 kitaran mereka, 9572, denyutan seperti musim sawah, irama penciptaan. Implicit soil implemences. Ingin, ambil surah Al-Baqarah ayat 1. Alif Lam Mim, nilainya 1, 30, 40, jumlah hingga 71, perdana seperti bintang di langit Al-Quran. 237 ayat surah itu menggemakan corak, mengikut pola 21 Mac 2025, nan batang. Atau surah Hamim, di mana Halban dan Mim 40 menjumlahkan kepada 48, baki seperti 6 kali 8. 89 hurufnya menghasilkan akar digital 17 prima. Setiap 11 April 2025, 1657 ingatan. Nombor-nombor ini bukan sekadar kiraan tetapi tasbih, mencerminkan perintah Allah. Sebagaimana surah Al-Qamar ayat 49 berkata, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Misteri Muqatta'at ialah kaleidoskop pemikiran seorang sufi, tweak kreatif yang memalingkan hati kepada Allah. Setiap 11 April 2025, 14 ingatan. Bayangkan seorang penenun kampung membuat kain songket. Setiap muqatta'at seutas benang emas, coraknya tidak kelihatan lagi sempurna. Ali bertanya, Atuk, adakah huruf itu menari? Pak Din ketawa. Mereka menari memuji Allah Ali seperti bintang sawah dalam zikir kosmik. Muqatta'at adalah resonansi ilahi. Bunyinya nafas alif, dengungan mim bergetar seperti denyutan hujan. Setiap 5 April 2025, ingatan. Rumi melihat huruf sebagai seni ketuhanan. Setiap satu percikan nur membimbing jiwa kepada Al-Hadi. 14 kumpulan mereka seperti 14 tanglung menerangi jalan menuju tauhid. Misteri mereka benih hikmah, benih kebijaksanaan bercambah dalam hati.
Setiap 11 April 2025, 14 membecu ingatan. Cikgu Fatimah, selendang songketnya yang berkilauan menyertai mereka. Suaranya merdu. Muka taat adalah anugerah Allah. Ali, 14 kumpulan mereka teka-teki untuk mendekatkan kita, katanya. Dia berkongsi surah Yasin, ayat 1, Yasin. Yas 10 dan Sin 60 menjumlahkan 83 ayatnya sebagai perdana, seperti degupan jantung sawah. Setiap 4 April 2025, 18 melalap ingatan. Mengapa? Untuk menyeru kami kepada tadabur sebagaimana surah Sad, ayat 29 berkata, kitab yang kami turunkan yang diberkati supaya mereka berfikir. Bagaimana? Kitaran mereka menganyam songket ijaz 1805 jumlah benang kosmik. Ali mengesan. Ya, seperti jubin surau. Kanak-kanak berkumpul di bawah beringin melaungkan subhanallah, suara mereka bergema zikir sawah. Jiwa kampung berlagu dengan bisikan mukattaat. Pak Din menceritakan tentang solat di mana mukattaat mencetuskan takwam jemaah kosmik pada April 2025 ingatan. Beliau berkongsi perayaan di mana selawat bercampur dengan bacaan mukattaat. Kampung hidup dengan Alhamdulillah setiap 16 April 2025 ingatan. Mukattaat ialah cermin kosmos, mencerminkan ciptaan Allah, coraknya seperti garis lay di sawah. Setiap 21 Mac 2026 ingatan. Nombor bersinar, 19 dalam surah Al-Mudaththir, 7 dalam surah Al-Mulk 23 sebagai tahun wahyu. Isbibrekan saturation being dribbling Ophelia. Ali melihat 14 sebagai tanglung surau setiap tarik dan nombor ajaib 19 April 2009 ingatan. Buku ini adalah zikir hujan, tanah dan mukattaat menganyam misteri mereka menjadi songket ijaz. Ia meneroka bagaimana hujan menghidupkan sawah, sebagaimana surah Al-Rod ayat 17 menerangkan turunnya air, dan bagaimana mukattaat menghidupkan hati, mengikut 7 ayat surah Al-Fatihah, tasbih tauhid. Setiap 15 April 2025, 1914 ingatan. Mukattaat adalah perspektif pelangi, setiap kumpulan warna dalam cahaya Allah, setiap 11 April 2025, 1697 ingatan. Doa Pak Din memeterai prolog, Allahumma zidna ilman, wajal Al-Quran rabi'a qulubina. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami. Ali, mengapa para mukattaat menjadi teka-teki Allah? Dia bertanya. Ali berseri-seri, mereka bintangnya atuk menerangi sawah kepadanya. Sawah bersenandung, tasbih hidup masing-masing mukattaat manik dalam songket Allah yang kekal. Kampung berteduh di bawah kanopi bintang, padang sawahnya berkilauan bagai songket yang dianyam dengan benang rahmat Allah. Setiap tangkai padi zikir hening bergoyang ditiup angin malam. Pak Din dan Ali duduk di atas tikar anyaman di luar pondok mereka. Udara harum melati dan tanah lembab. Suara mereka lembut sambil tasbih digenggam Ali. Degupan jantung kampung, kicauan cangkrik, azan samar-samar bergema dari surau, gemerisik pelepah kurma, terasa seperti simfoni ketuhanan, setiap nada terikat pada ijaz Al-Quran. Mata Ali cerah dengan hairan bertemu dengan mata Pak Din. Atuk, adakah sawah tahu nama-nama Allah? Dia bertanya. Tasbihnya berbunyi seperti titisan hujan. Pak Din tersenyum, hatinya penuh. Ia mengetahui rahmatnya Ali, sebagaimana kita mengetahui rahmatnya melalui ayat-ayat Al-Quran. Pak Din mengangkat Al-Qurannya, muka suratnya bercahaya di bawah cahaya bulan, dan membaca surah Al-Anbiya, ayat 30 dengan tarannum yang lembut, alunan merdu berpadu dengan kesunyian kampung. Tidakkah orang-orang yang kafir itu menganggap bahwa langit dan bumi adalah satu kesatuan, dan kami pisahkan keduanya dan jadikan daripada air segala yang bernyawa? Dia berkongsi pandangan Ibn Kathir, bahwa air adalah sumber kehidupan dan catatan Al-Tabari bahwa ia memerlukan kesyukuran. Ayat ini Ali berjumlah 30 seperti 15 kali 2, mengikat 15 ayat sajdah tempat kita rukuk, kata Pak Din. Ali membayangkan sawah tunduk juga, tangkainya bergoyang dalam sujud. Dan perkataan air, maaf menjalin ayat itu, tambah Pak Din, seperti sungai kampung membawa rahmat Allah. Ali bertepuk tangan, macam zikir kita atuk. Pak Din mengangguk, ya Ali, itu adalah songket ijaz, mengikat bumi ke langit. Cikgu Fatimah, selendang songketnya yang berkilauan, menyertai mereka, berkongsi benang yang lebih dalam, huruf-huruf ayat itu bergema surah Al-Fatihah, ayat 7, di mana petunjuk mencerminkan hujan, pengulangan 105 huruf 15 kali dan 29 perkataan, seperti surah-surah mukattaat, membentuk tasbih tauhid.
Nombor Al-Quran, Ali seperti pucuk sawah setiap satu tanda perintah Allah, katanya. Ali mengira 29 seperti manik tasbih saya. Cikgu Fatimah tersenyum, mengaitkan ayat itu dengan surah Al-Furqan, ayat 48, dan kami turunkan dari langit air yang bersih. 48. 6 kali 8 membangkitkan keseimbangan ilahi, kesucian yang dilihat Ali di dalam lopak sawah. Anak-anak kampung berkumpul di atas tikar, mendengar seolah-olah bintang menyanyikan Subhanallah. Surau bercahaya dengan cahaya tanglung ketika jemaah berkumpul untuk berzikir lewat. Tarannum Imam kaya dengan gaya Hijaz memuatkan surah Al-Zumar ayat 21. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah menurunkan hujan dari langit dan menjadikannya mengalir sebagai mata air di bumi? Pak Din berbisik. Ayat ini Ali mempunyai 23 perkataan seperti tahun wahyu dan 15 pengulangan huruf seperti ayat sajdah. Ali menjejaki 23 di udara seperti aliran sawah atuk. Pak Din berkongsi pandangan Ibn Kathir bahwa hujan adalah rahmat Allah yang halus dan catatan Al-Tabari bahwa ia mengalir dengan tujuan ilahi. Perkataan hujan bergema mengikat solat 5 dan zikir jemaah terasa seperti riak sawah. Masing-masing melantunkan seutas Alhamdulillah. Pak Cik Rahman, ulama itu, menambah permata berangka. Keharmonian ayat itu berkait dengan surah Fatir ayat 9, di mana hujan menghidupkan tanah mati. 35-nya, akar digital 114, 1 plus 1 4, 6 plus 2 9 35, mengikat pada surah-surah Al-Quran yang suram, surah 60-nya. Ladang kampung Ali dihidupkan semula seperti hati kita dalam solat, katanya. Ali membayangkan sawah itu bernafas Subhanallah. Tunasnya adalah songket ijaz. Anak-anak bertanya, adakah Allah menghitung pucuknya, Pak Cik? Dia menjawab, dia menghitung setiap helaian daun seperti zikir kita. Ucaplah Alhamdulillah dan rasailah rahmatnya. Suara mereka meninggi, paduan suara di bawah bintang ketika sawah bersinar. Keajaiban sawah semakin mendalami kekaguman kampung. Pak Din menjelaskan bahwa hujan membuat zarah tanah menari, mengembang untuk menyuburkan padi. Kebenaran yang dijalin ke dalam surah Al-Hajj ayat 5, ia bergolak dan membengkak. Ihtist warabad, kata-kata yang menangkap kebangkitan sawah. Ali menggambarkan tanah sebagai surau, setiap zarah berzikir memuji Al-Alim. Pak Din berkongsi kisah petani kampung menguji tanah liat dan tanah liat. Doa mereka, Allahumma sakian nafi'an, mencari hujan yang bermanfaat. Orang tua kagum dengan kebijaksanaan Al-Quran, ciri khas ijaz seperti yang Allah nyatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 17. Dia menurunkan air dari langit, lalu mengalir lembah-lembah menurut ukurannya. 13 ikatannya dengan ayat sajdah, 68 huruf irama ibadah, tasbih penyucian. Jiwa kampung menyanyi dengan rahmat hujan. Pak Din mengisahkan solat di bawah bumbung yang menitis, sujud jemaah berpadu alunan hujan, tarannum iman. He shares a festival where salawat rose with wet earth squirt, the kampung chanting Alhamdulillah. Ali bertanya, adakah sawah berzikir atau? Pak Din ketawa. Ia memuji Allah Ali seperti zikir kami. Dia membaca surah Al-Syar ayat pertama, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? 94, 2 kali 47, 47 perdana bersamaan dengan 15, ikatan dengan sajdah, kelegaan yang Ali rasakan dalam kehangatan surau. Cikgu Fatimah berkongsi peribahasa, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik hujan di rumah daripada emas di luar negara. Hujan mengajarkan takwa Ali seperti Al-Quran, katanya. Nombor bersinar seperti manik tasbih semasa Pak Din meneroka 237, corak dari huruf surah Al-Baqarah, mengikut pola 2.37, 12 April 2025 hingga 35. Ia adalah manik. Ali menghubungkan Al-Quran, katanya. Ali mengira, 2, 3, 7. Pak Din menjawab, itu tanda tangan Allah seperti 114 surah, di mana 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan 6 baki. Dia menambahkan 1729 corak muqatta'at dan 99 mencerminkan nama-nama Allah dalam surah Al-Zalzalah. Setiap formula Quran dan ijaz adadi sebagaimana April 2022, 21 April 2025 sempat senangan. Ali melihat 99 sebagai bintang, setiap satu nama. Pak Cik Rahman shares 19, a pattern in Surah Al-Mudaththir. Its digital root tying to Tauhid per keajaiban angka Al-Quran. April 19, 2021, tweet in primary.
Kanak-kanak melukis nombor di dalam tanah, melihat 114 sebagai sawah Al-Quran. Setiap tarik dan nombor ajaib, 19 April 2025, ingatan. Ketika kampung itu menetap, Pak Din dan Ali berdiri di tepi sawah, membaca surah Al-Ikhlas, kata-katanya tasbih tauhid per Ijaz Adadi. Ingatan Match 2025. Doa Pak Din, Allahumma iftah lana abwaba rahmatik, memeteraikan dakwah mereka. Panggilan untuk berkongsi ijaz setiap jaring laba-laba 16 April 2025, ingatan. Ali, bagaimana hujan senyuman Allah? Tanya Pak Din, gesaan termenung. Ali berseri-seri, ini cintanya atuk, menggembirakan sawah. Pak Din mengangguk sambil membisikkan rumusan tasbih. Subhanallah, rahmat hujan adalah songket ijaz membimbing kepada sadaq Allahu Azim. Kampung tidur, sawahnya tasbih hidup, masing-masing menumbuhkan sebutir rahmah Allah, selamanya ditenun menjadi cahaya Al-Quran yang kekal. Kampung berkilauan di bawah terik matahari tengah hari. Padang sawahnya terbentang seperti permaidani songket. Setiap tangkai padi bergoyang-goyang bagaikan berzikir senyap bagi kemuliaan Allah. Pak Din dan Ali duduk di bawah pokok beringin. Akarnya merebak seperti benang teka-teki ketuhanan. Udara berdengung dengan bunyi jangkrik dan bau bunga raya yang mekar. Manik-manik tasbih Ali diklik di tangannya yang kecil. Matanya berblitzes senubebnya dan disomcicri ramli sore. Atuk, kenapa Al-Quran bermula dengan huruf seperti Alif Lam Mim? Adakah itu kod rahsia? Dia bertanya menjejaki huruf di udara seolah-olah ia adalah bintang. Pak Din tergelak kecil, tudung solatnya sengit sedikit. Hatinya panas dengan perasaan ingin tahu Ali. Itu adalah bisikan Allah Ali seperti titisan hujan yang menyembunyikan teka-teki, mengajak kita mendengar dengan hati. Pak Din membuka Al-Qurannya, lembaran-lembarannya yang lembut dari tahun tilawah, dan membaca surah Al-Baqarah ayat 1, Alif Lam Mim. Tarannumnya kaya dengan gaya Hijaz, menyatu dengan angin kampung, membuat huruf-hurufnya terasa hidup seperti riak di sawah. Dia berkongsi kebijaksanaan Ibn Kathir bahwa muqatta'at ini, huruf-huruf yang terputus-putus membuka 29 surah, adalah cabaran ilahi, menyeru manusia untuk mengagumi ijaz Al-Quran. Al-Tabari menambah bahwa mereka membangunkan hati seperti hujan menghidupkan bumi. Surat-surat ini, Ali, adalah tasbih misteri, kata Pak Din. Jumlah mereka 3 dalam ayat ini adalah seperti bilangan perdana ketiga bergema dengan perintah Allah di 7 langit. Mata Ali berkilauan, membayangkan huruf sebagai manik pada tasbih kosmik. Dan huruf-huruf mereka, Alif, Lam, Mim, mempunyai nilai. Pak Din menyambung, 1, 30, dan 40 menjumlahkan kepada 71, nomor perdana seperti bintang yang tersembunyi di langit Al-Quran. Ali bertepuk tangan, seperti pelita surau atau 71 lampu. Cikgu Fatimah, sarung songketnya menangkap cahaya matahari, menyertai mereka, suaranya lembut sambil mendalami teka-teki. Muqatta'at terdapat dalam 29 surah. Ali dan 29 adalah perdana ke-10, seperti 10 jari yang Anda hitung dengan zikir Anda, katanya. Ali mengira jarinya sambil ketawa kecil. 10, seperti tasbihku. Cikgu Fatimah mengangguk, mengaitkan surah Al-Baqarah dengan surah Al-Qalam, ayat 1, Nun. Huruf tunggalnya, Nun, membawa nilai 50 dan 68 huruf. Surah itu mencerminkan sujud dalam solat, irama yang dilihat Ali dalam gelombang sawah. Muqatta'at adalah seperti corak songket, katanya. Menjalin rahasia Allah di seluruh Al-Quran, mengundang kita untuk membongkar ijaznya. Anak-anak kampung berkumpul di bawah beringin, mendengar dengan khusyuk. Tangan mereka menelusuri huruf dalam debu, seolah-olah sawah itu sendiri berbisik Subhanallah. Surau menyeru Zohor, menara kayunya yang membentuk bayang-bayang seperti pena ilahi. Tarannum imam itu mengandungi surah Ash-Shar, ayat 1, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Walaupun bukan surah yang muqatta'at, keharmonian berangkanya membingungkan kampung. Pak Din berbisik, surah ini Ali mempunyai 94 huruf, 2 kali 47, dan 47 adalah perdana ke-15 mengikat 15 ayat sajdah. Ali menjejaki 94 di udara, seperti barisan sawah. Pak Din berkongsi pandangan Ibn Kathir bahwa relief surah itu mencerminkan rahmat hujan, dan nota Al-Tabari bahwa ia membuka hati. Nombor 94 menghubungkan kepada misteri muqatta'at. Kerana 29 ditambah 65, nomor kunci dalam surah Nahl sama dengan 94, tasbih neraca ilahi. Sujud jemaah terasa seperti penyerahan sawah. Masing-masing menundukkan sebutir Alhamdulillah.
Pak Cik Rahman, sarungnya terselit kemas, menambah benang yang lebih dalam. Huruf-huruf muqatta'at di 29 surah membentuk corak yang membingungkan. Count alif, lam, mim, dan lain-lain, Ali katanya. Nilai-nilai mereka menjalin bilangan seperti 1729, jumlah muqatta'at seperti tangkai padi di sawah. Mata Ali terbeliak, 1729 seperti bintang. Pak Cik Rahman mengangguk, memetik kaitan surah Al-Sharh dengan surah Al-Mudaththir. Ayat 1, di mana 19 akar utama dan digital tauhid terdapat dalam strukturnya. Teka-teki kosmik yang mengikat zikir kampung. 19 seperti benang songket katanya, menjalin nama-nama Allah di seluruh Al-Quran. Kanak-kanak bertanya, adakah Allah mengira huruf itu, Pak Cik? Dia tersenyum, dia menghitung setiap bisikan seperti zikir kita. Ucapkan Alhamdulillah dan rasakan ijaznya. Suara mereka meninggi, korus di bawah beringin saat sawah bercahaya. Irama sawah mencerminkan misteri muqatta'at. Pak Din menjelaskan bahwa sebagaimana hujan menggoncang tanah, muqatta'at menggoncang jiwa, bunyinya. Nafas alif, aliran lam, dengungan mim membangunkan hati. Sebagaimana surah Al-Hajj, ayat 5 menggambarkan goncangan kehidupan. Ali menggambarkan huruf itu sebagai titisan hujan, masing-masing berzikir memuji Al-Alim. Pak Din berkongsi cerita tentang orang tua kampung membaca muqatta'at dalam tarannum. Doa mereka, Allahumma zidna ilman, mencari hikmah untuk merungkai teka-teki. Orang-orang tua surau kagum dengan ijaz Al-Quran, seperti yang Allah nyatakan dalam surah Al-Isra, ayat ke-88. Katakanlah, sekiranya manusia dan jin berkumpul untuk menghasilkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak dapat menghasilkan yang serupa dengannya. Cabaran muqatta'at seperti kehidupan sawah pencela. Kampung menganyam muqatta'at ke dalam jiwanya. Pak Din menceritakan solat di mana tarannum imam surah Al-Baqarah, alif lam mim terasa seperti hujan. Sujud jemaah tarian kagum. He shares a festival where salawat blended with muqatta'at recitation. The kampung chanting Subhanallah. Ali bertanya, adakah huruf itu menyanyi atau? Pak Din ketawa. Mereka menyanyikan pujian kepada Allah Ali seperti zikir kita. Dia membaca surah Al-Zalzalah, 99 huruf yang mencerminkan nama-nama Allah, teka-teki yang mengikat keharmonian sawah. Cikgu Fatimah berkongsi peribahasa, kata diucap, rahsia tersimpan, kata yang diucapkan, rahsia disimpan. Muqatta'at mengajar takwa, Ali seperti hujan mengajar kesyukuran katanya. Nombor bersinar seperti manik tasbih ketika Pak Din meneroka 237 pola dalam huruf surah Al-Baqarah mengikut pola 237 Mat 2025 bulan April 2017 dalam kenangan. Ia adalah manik Ali menghubungkan Al-Quran katanya. Ali mengira 237, apa maksudnya? Pak Din menjawab, itu tanda tangan Allah, seperti 114 surah, di mana 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan 6 baki. He adds 19, a Tawhid pattern in Surah Al-Mudaththir, and 7, the heavens number in Surah Al-Mulk, Pati Al-Mulk, April Ketchigan 2020 for memory. Pak Cik Rahman berkongsi 1729 jumlah muqatta'at setiap the mysterious letters unveiled for April 2021 light memory. Ali melihat 7 sebagai tiang surau, setiap tarik dan nombor ajaib, 19 April 2025, 19 semua ingatan. Kanak-kanak melukis huruf di dalam tanah, melihat muqatta'at sebagai rahsia sawah, menurut misi santai huruf muqatta'at April 2025. Ketika senja tiba, Pak Din dan Ali duduk di tepi sawah, membaca surah Al-Ikhlas, tauhidnya sebagai tasbih yang jelas, mengikut ijaz adadi. Doa Pak Din, Allahumma iftah lana abwaba rahmatik, mencari wawasan setiap ingatan 14 April 2025. Ali, bagaimana kamu muqatta'at teka-teki Allah? Dia bertanya, gesaan reflektif. Ali berseri-seri, ia adalah rahsianya atuk seperti bintang sawah. Pak Din mengangguk sambil membisikkan rumusan tasbih. Subhanallah, bisikan muqatta'at adalah songket ijaz, membimbing kepada sadaq Allahu Azim. Sawah bersenandung tasbih hidup, setiap huruf manik rahmah Allah ditenun menjadi misteri abadi Al-Quran. Kampung bersenandung di bawah langit senja. Padang sawahnya bercahaya bagaikan songket yang dianyam cahaya bintang. Setiap tangkai padi zikir hening berdebar-debar rahmat Allah. Pak Din dan Ali berehat di atas pelantar bulu yang menghadap ke sawah. Udara tebal dengan bau tanah lembab dan kemboja. Suara mereka sebati dengan irama petang kampung. Katak berkokok,
dentingan manik tasbih yang lembut, tarannum azan maghrib yang jauh. Tasbih Ali berayun lembut, manik-maniknya berdetik seperti bisikan kosmik, matanya menjejak keluasan langit. "Atuk, adakah surat Muqatta'at bercakap dengan bintang?" dia bertanya. Tangan kecilnya menunjuk ke arah buruj. Senyuman Pak Din semakin dalam, tudung sembahyangnya bersinar-sinar dalam cahaya yang semakin pudar. "Mereka melakukannya, Ali, seperti kod rahsia yang Allah tulis di langit, membingungkan kita untuk mencari ijaznya dengan hati kita." Pak Din membuka Al-Qurannya, muka suratnya berkilauan di bawah cahaya tanglung, dan membaca surah Asy-Syarh ayat 1. "Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu?" Tarannumnya kaya dengan gaya Hijaz, menjalin kesunyian sawah. Walaupun surah tidak mempunyai Muqatta'at, teka-teki berangkanya menawan. Surah ini, Ali, mempunyai 94 huruf 2 kali 47, dan 47 adalah perdana ke-15, seperti 15 ayat sajdah, kata Pak Din. Ali menjejak 94 di udara, seperti barisan sawah. "Atuk!" Pak Din berkongsi pandangan Ibn Kathir bahawa relief surah itu mencerminkan pembukaan hati, dan nota Al-Tabari bahawa ia mengundang renungan. 94 adalah istimewa, Ali, tambahnya. Kerana 29 surah Muqatta'at ditambah 65, jumlah surah An-Nahl sama dengan 94 tasbih dari perintah Allah. Ali bertepuk tangan. Seperti bintang menghitung zikir, Pak Din mengangguk. Ia adalah songket ijaz menghubungkan bumi dengan langit. Cikgu Fatimah selendang songketnya menangkap cahaya bintang, menyertai mereka. Suaranya lembut sambil merungkai teka-teki yang lebih dalam. Muqatta'at, Ali, adalah seperti kunci kosmik, membuka 29 surah, dan 29 adalah perdana ke-10, seperti 10 jari Anda untuk zikir, katanya. Ali mengira jarinya sambil ketawa kecil. "Di tasbihku." Cikgu Fatimah menghubungkan surah Asy-Syarh dengan surah Al-Mudaththir, ayat 1, di mana 19 akar digital perdana Tauhid membentuk strukturnya sebuah teka-teki kosmik. 19 adalah seperti bintang di langit Al-Quran, katanya, dan surahnya mempunyai 256 huruf, di mana 2 tambah 5 tambah 6 sama dengan 13, seperti ayat-ayat sajdah. Mata Ali terbeliak, macam lopak sawah, cikgu. Anak-anak kampung berkumpul di atas pelantar menjejak 19 dalam debu. Bisikan mereka bergema subhanallah, seolah-olah sawah membaca bersama mereka. Surau itu bersinar dengan kehangatan maghrib. Bumbung timahnya berdengung akibat hujan baru-baru ini. Tarannum Imam membawa surah Al-Baqarah, ayat 1, Alif Lam Mim. 3 huruf itu, jelas Pak Din, memegang nilai 1, 30, 40, menjumlahkan kepada 71 perdana seperti buruj tersembunyi. Muqatta'at ini, Ali, membuka surah dengan 237 ayat, satu nombor yang ditenun ke dalam pola hurufnya. Katanya, mengikut pola 237, 20 April 2025, 12 de kenangan. Ali mengira 237 seperti tanglung surau. Pak Din berkongsi pandangan Ibn Kathir bahawa Muqatta'at mencabar manusia, dan catatan Al-Tabari bahawa mereka membangkitkan jiwa seperti hujan menggerakkan sawah. Sujud jemaah mencerminkan ketundukan sawah, masing-masing menundukkan manik Alhamdulillah. Pak Cik Rahman, sarungnya yang berbintik-bintik embun memperdalam benang kosmik. 4 pusingan Muqatta'at, 9, 5, 7. 2. Merentasi 29 surah membentuk irama ketuhanan. Setiap 6 Mac 2025, 11 memperingatkan. Hitung nilai mereka, Ali, katanya. Alif, Lam, Mim, dan lain-lain berjumlah 1729 kod Muqatta'at seperti tangkai sawah dalam rancangan Allah. Ali tersentak. 1729 seperti bintang. Pak Cik Rahman mengaitkan ini dengan surah Sad, ayat 1, sedih. Huruf tunggalnya nilai 90, membuka surah dengan 88 huruf, di mana 8 tambah 8 sama dengan 16 persegi seperti simetri sawah. Muqatta'at adalah songket kosmik, katanya, menjalin ijaz Allah merentasi ciptaan. Kanak-kanak bertanya, adakah Allah menghitung bintang, Pak Cik? Dia tersenyum. Dia menghitung setiap huruf seperti zikir kita. Ucapkan Alhamdulillah dan rasakan rahmahnya. Suara mereka meninggi, paduan suara di bawah bintang ketika sawah bersinar. Nadi sawah menggemakan teka-teki Muqatta'at. Pak Din menyamakan bunyi mereka, nafas alif, aliran lam, dengungan mim, dengan kacau tanah di bawah hujan dalam surah Al-Hajj ayat 5. Ia bergolak dan membengkak. Muqatta'at membangunkan hati, Ali, seperti hujan membangunkan sawah, katanya.
Ali menggambarkan huruf-huruf itu sebagai titisan hujan kosmik, masing-masing berzikir memuji Al-Alim. Pak Din berkongsi kisah orang tua kampung membaca muqatta'at dalam tarannum. Doa mereka, Allahumma zidna ilman, mencari kebijaksanaan untuk merungkai kod tersebut. Pada 15 April 2025, 1916 ingatan. Orang-orang tua surau kagum dengan ijazah Al-Quran, seperti yang Allah nyatakan dalam surah Al-Qamar, ayat 49. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ketepatan muqatta'at, seperti kehidupan sawah, mencerminkan ukuran ilahi tasbih susunan kosmik. Kampung menganyam muqatta'at ke dalam hati. Pak Din menceritakan solat di mana tarannum Imam Surah Kaf ayat 1. Kaf, terasa seperti panggilan syurga, nilainya 50 mengikat. Nun Surah Al-Qalam jumlahnya 100, segi 4 tepat. Menurut teori kriteria Al-Qura April 2005 ingatan. Sujud jemaah sebati dengan irama sawah, tarannum kagum. He shares a festival where salawat mixed with muqatta'at recitation, the kampung chanting Subhanallah. Ali bertanya, apakah huruf itu menari atuk? Pak Din ketawa. Mereka menari memuji Allah, Ali, seperti zikir kita. Dia membaca surah Al-Zalzalah, 99 hurufnya mencerminkan nama-nama Allah, teka-teki kosmik yang mengemakan keharmonian sawah mengikut nombor bersinar seperti manik tasbih. Ketika Pak Din meneroka 19 corak tauhid dalam surah Al-Mudaththir, 256 hurufnya menghasilkan akar digital 13. Setiap 7 April 2025, 2157 ingatan. 19 adalah tanda tangan Allah. Ali seperti 114 surah, di mana 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan 6, baki katanya. Ali mengira 19 seperti bintang sawah. Pak Cik Rahman menambah 7, nombor langit dalam surah Al-Mulk, dan 237 corak surah Al-Baqarah, mengikut pola Dumat 2025 642, 8 April 2025 12 13 selamat kekenangan. Cikgu Fatimah berkongsi 1729 jumlah muqatta'at setiap The Mysterious Letters Unveiled, 31 Mac 2020 Bak Pro Memory, dan 29 surah muqatta'at di Thomas Filmsais April 2000 Farmers. Ingat, Ali melihat 7 sebagai tiang surau setiap tarik dan nombor ajaib. 19 April 2025 ingatan. Kanak-kanak melukis nombor di dalam tanah, melihat muqatta'at sebagai kod kosmik sawah mengikut misi santai muqatta'at. 5 2005. Kehidupan kampung mencerminkan teka-teki muqatta'at. Cikgu Fatimah berkongsi peribahasa. Kata diucap, rahsia tersimpan. Kata yang diucapkan, rahsia disimpan. Muqatta'at mengajar takwa, Ali seperti hujan mengajar kesyukuran, katanya. Pak Din menceritakan perhimpunan surau di mana muqatta'at mencetuskan perdebatan. Misteri mereka disamakan dengan akar gaib sawah menurut memburu dalam cahaya wahyu. Ingatan 9 April 2025. Dia berkongsi pandangan Rumi tentang huruf sebagai seni ketuhanan. Getarannya seperti denyutan hujan setiap 5 April 2025, 5 lalat memori. Anak-anak kampung di bawah pelantar bertanya, kenapa surat-surat itu rahasia, cikgu? Dia menjawab, itu adalah pemberian Allah. Ali membingungkan kita untuk mencari dia. Zikir mereka bangkit paduan suara subhanallah kerana sawah memantulkan bintang. Pak Din mendalami kod kosmik, menghubungkan muqatta'at dengan jurang Al-Quran setiap 6 Mac 2025, 19 ingatan. 9 celah Ali, seperti 3, 5, dan 17 bab, adalah jeda dalam irama muqatta'at, seperti aliran sawah berhenti untuk mengalir, katanya. Ali mengesan 5 di udara, seperti jari saya. Pak Din mengangguk sambil memetik surah Sad, ayat 29. Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu yang diberkati, supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya. Jurang seperti muqatta'at mengundang renungan. Kiraan mereka 9572 mencerminkan peringkat penciptaan. Mengikut The Mysterious Letters Unveiled, 31 Mac 2025. Hai! Pak Cik Rahman menambah bahawa 14 kombinasi muqatta'at menjumlahkan kepada 1805, membawa 2588 ayat, neraca kosmik, setiap Bivatu 2025, 2365 ingatan. Misteri sawah semakin bertambah apabila Pak Din mengumpamakan muqatta'at dengan benih. Masing-masing menumbuhkan ijaz di dalam hati. Menurut surah Al-Isra,
ayat 88. Sekiranya manusia dan jin berkumpul untuk menghasilkan seperti Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat. Petani kampung menguji tanah, membaca muqatta'at dalam doa. Allahumma sakian nafi'an, iman mereka mencerminkan kepercayaan sawah terhadap hujan. Ali menanam benih, membisikkan bismillah, melihat muqatta'at sebagai taman Allah, per tarikh dan nombor ajaib April 2020 mendatang. Para penatua membincangkan pautan kosmik muqatta'at. Nilai mereka seperti garis lay di sawah. Setiap 21 Mac 2025, 662 ingatan, teka-teki hanya Allah yang tahu. Setiap 31 Mac 2025, 25 ingatan. Nombor menganyam naratif ketika Pak Din meneroka 23 tahun wahyu. Setiap 31 Mac 2025 memori. Jumlah digitalnya 5, seperti irama solat. 23 adalah perdana li, seperti 19 menenun tauhid katanya. Ali mengira 23 seperti lopak sawah. Cikgu Fatimah menambah 114 surah Al-Quran, akar digitalnya 6, setiap 19 April 2025, 1152 ingatan. Pak Cik Rahman berkongsi 643 corak muqatta'at, di mana 38 kali 643 sama dengan 24.434, setiap 9 Mac 2025, 2.26 ingatan. Kanak-kanak melukis muqatta'at di dalam tanah, melihat 114 sebagai sawah Al-Quran, mengikut keajaiban angka Al-Quran, 20 April 2025. Jiwa kampung menyanyi dengan misteri muqatta'at. Pak Din menceritakan solat di mana muqatta'at mencetuskan takwa, zikir kosmik jemaah. Pada 11 April 2025, 62 ingatan. Beliau berkongsi kisah surau di mana muqatta'at mengilhamkan dakwah. Teka-teki mereka panggilan kepada iman setiap 1 April 2025, 41 memori. Ali bertanya, adakah muqatta'at muzik Allah atau? Pak Din ketawa, itulah melodinya Ali, seperti lagu sawah. Dia membaca surah Al-Fatihah, 7 ayatnya kunci kepada kod muqatta'at. Setiap 31 Mac 2025, 255 ingatan, 105 huruf, ulangan tasbih tauhid, setiap 15 April 2025, 19 ingatan. Ketika malam semakin gelap, Pak Din dan Ali duduk di tepi sawah, membaca surah Al-Ikhlas. Tauhidnya sebagai tasbih yang jelas, mengikut ijaz adadi ingatan Mac 2009. Doa Endin Allahumma iftah lana abwaba rahmatik mendapat wawasan pada 14 April 2025, 19 ingatan. Ali, bagaimana muqatta'at bintang-bintang Allah, dia bertanya, kesaan reflektif. Ali berseri-seri, mereka adalah cahayanya, atuk, membimbing sawah. Pak Din mengangguk sambil membisikkan rumusan tasbih. Subhanallah, kod muqatta'at adalah songket ijaz, membimbing kepada sadak Allahu Azim. Sawah bersenandung, tasbih hidup, setiap huruf manik rahmah Allah, terjalin ke dalam misteri kosmik Al-Quran. Kampung terletak di bawah langit bertaburan bintang. Padang sawahnya berkilat bagai permaidani songket yang ditenun dengan cahaya rahmah Allah. Setiap tangkai padi bergoyang dalam zikir senyap yang bergema nadi abadi Al-Quran. Pak Din dan Ali duduk di atas pelantar bulu di tepi surau, udara tebal dengan haruman tanah basah dan bunga raya yang mekar. Suara mereka berbaur dengan lagu malam kampung, kicauan cengkerik, dentingan manik tasbih yang lembut, tarannum azan isya yang jauh. Tasbih Ali berayun perlahan, manik-maniknya berdetik seperti bisikan kosmik, matanya menjejak buruj di atas. Atuk, adakah bintang-bintang Allah yang muqatta'at menyembunyikan rahsianya di sawah? Dia bertanya. Tangan kecilnya menghala ke langit. Senyuman Pak Din memancarkan kemesraan, tudung sembahyangnya bercahaya di bawah cahaya tanglung. Mereka, Ali, 14 kumpulan huruf, seperti 14 lentera di langit Al-Quran. Masing-masing teka-teki ilahi yang membimbing kita kepada tauhid. Pak Din membuka Al-Qurannya. Helayannya lembut dan berkilauan di bawah cahaya bintang dan membaca surah Al-Baqarah ayat 1. Alif Lam Mim. Tarannumnya kaya dengan gaya Hijaz, mengalir seperti aliran melalui sawah. 3 huruf Alif Lam di pulau-pulau menjumlahkan kepada 71 nombor perdana, jernih seperti bintang di malam hari. Ini adalah yang pertama daripada 14 kumpulan muqatta'at. Ali, katanya, suaranya mantap dan mengundang. Mengapa mereka wujud? Ibn Kathir mengajar mereka adalah satu cabaran, menunjukkan ijaz Al-Quran yang tiada manusia dapat menandinginya. Al-Tabari berkata mereka menyedarkan hati kita seperti hujan menggoncang sawah. Ali menjaki alif di udara, matanya cerah. Macam mana kerjanya Atuk?
macam biji sawah ke? Pak Din mengangguk. Misteri mereka adalah rancangan Allah. Nilai abjad mereka merentas 29 surah berjumlah 1805, membawa 2588 ayat neraca kosmik setiap 31 Maret 2025 ingatan. Ali bertepuk tangan. 71 seperti tanglung surau. Cikgu Fatimah sarung songketnya menangkap cahaya bintang menyertai mereka, suaranya lembut seperti angin. 14 kumpulan Ali adalah unik. Alif, Lam, Mim, Tasin, dan 11 lagi. Setiap satu kunci kepada kebijaksanaan Allah katanya. Kata-katanya jelas dan hangat. Mengapa 14? Untuk mengajak kita merenung sebagaimana surah Al-Qamar ayat 49 berkata, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Bagaimana? 4 kitaran mereka, 9, 5, 7, 2, mencerminkan irama penciptaan seperti musim-musim sawah setiap 6 Mac 2025 94 ingatan. Ali mengira dengan jarinya, 14 seperti manik tasbihku. Cikgu Fatimah tersenyum berkongsi kajian kes pertama. Surah Al-Baqarah Alif Lam Mim. 71 adalah perdana Ali dan 237 ayat surah itu bergema corak seperti aliran sawah yang mengalir secara teratur. Menurut pola 23 bidu 2025. Anak-anak kampung berkumpul di atas pelantar, menjejak huruf dalam debu. Bisikan subhanallah, mereka berbaur dengan cahaya sawah. Surau itu bersenandung dengan kehangatan isya. Dinding kayunya bergema taranum imam ketika dia membaca surah Hamim, surah Al-Zukhruf ayat 1. Hamim. Pak Din bersandar rapat, suaranya jelas. Ini adalah kumpulan kedua, Ali. Dan Mim 40 menjumlahkan 48, seperti 6 kali 8, satu neraca. Mengapa? Untuk menunjukkan ketepatan Allah, sebagaimana Ibn Katsir mencatat cabaran ketuhanan mereka. Bagaimana? Surah 89 huruf dengan 8 tambah 9 sama dengan 17, perdana mengikat harmoni dengan sawah. Ali menjejaki, macam lopak sawah hatuk. Pak Din menambah, 7 surah Hamim membentuk satu kitaran. Ayat-ayatnya berjumlah 1163, satu tasbih setiap 31 Maret 2025 ingatan. Sujud jemaah mencerminkan ketundukan sawah, masing-masing menundukkan manik alhamdulillah. Pak Cik Rahman, sarungnya yang berbintik-bintik embun, berkongsi kajian kes ketiga. Surah Tasin Mim, surah Al-Syu'ara ayat 1. Sin 60 jumlahkan kepada 109, suatu angka yang menganyam rahmat Allah katanya. Nadanya tepat. Mengapa? Untuk menyeru kita kepada takwa seperti kata Al-Tabari, seperti hujan menyeru sawah kepada kehidupan. Bagaimana? 227 ayat dalam surah dengan 2 tambah 7 sama dengan 11 yang utama mencerminkan susunan ilahi. Ali tersentak. 109 seperti bintang sawah. Pak Cik Rahman mengangguk. Kitaran 5 surahnya membawa 870 ayat songket kosmik setiap 6 Maret 2025 1904 ingatan. Kanak-kanak bertanya, kenapa banyak sangat Pak Cik? Dia menjawab, itu adalah tanda-tanda Allah seperti zikir. Ucaplah alhamdulillah dan rasakan rahmahnya. Suara mereka meninggi, korus di bawah bintang. Nadi sawah menggemakan teka-teki muka taat. Pak Din berkongsi kajian kes keempat. Surah Yasin, ayat 1 Yasin. 10 dan Sin 60 jumlahkan kepada 70, Ali seperti 70 biji tasbih katanya. Suaranya jernih seperti sungai. Mengapa? Ibn Katsir berkata ia adalah panggilan hati seperti rahmat hujan. Bagaimana? Surah itu 83 huruf dengan 8 tambah 3 sama dengan 11, menenun ijaz. Ali menjejaki ya. Seperti barisan sawah, Pak Din menambah, kitaran tunggalnya membawa 83 ayat, perdana seperti bintang. Setiap 4 April 2025, 1856 ingatan. Irama kampung terasa seperti zikir, setiap tangkai memuji Al-Alim. Cikgu Fatimah menawarkan kajian kes kelima. Surah Taha ayat 1, Taha. Ta dan Ha Pak jumlahkan kepada 17, perdana Ali katanya, kata-katanya ringkas namun mendalam. Mengapa? Untuk menyedarkan kita seperti yang dinyatakan oleh Al-Tabari, seperti hujan yang mengocok tanah. Bagaimana? 135 ayat dengan 1 tambah 3 tambah 5 bersamaan dengan 9 terikat dengan kitaran Al-Quran. Ali mengira 17 seperti tiang surau. Dia tersenyum. Kitaran tunggalnya membawa 135 rangkap benang songket setiap 31 2025 ingatan. Kanak-kanak melukis tadi dalam tanah, melihat muka taat sebagai taman Allah.
menurut tarikh dan nombor ajaib 19 April 2025 ingatan. Pak Cik Rahman shares the sixth case study, Surah Alif Lam Ra, Surah Yunus verse 1. Alif Sapul Lam 2 berjumlah 231, Ali katanya suaranya mantap. Mengapa? Untuk menunjukkan ijaz Allah seperti yang diajarkan oleh Ibn Kathir. Bagaimana? 109 ayatnya dengan 1 tambah sifar tambah 9 sama dengan 10 mencerminkan tauhid. Ali berseri-seri 231 seperti aliran sawah. Pak Cik Ran menambah 4 surah membawa 492 ayat irama ketuhanan setiap 6 Mac 2025 16 tanpa 4 ingatan. Kilauan sawah itu terasa seperti tasbih setiap tangkai manik subhanallah. Pak Din membentangkan kajian kes ke-7 surah Kaf ayat 1 Kaf. Nilai Kaf 50 jelas. Ali seperti bintang tunggal katanya. Mengapa? Untuk menyeru kita untuk merenung seperti yang dicatat oleh Al-Tabari. Bagaimana? 45 ayatnya dengan 4 tambah 5 bersamaan 9 mengikat kehidupan sawah. Ali mengesan Kaf seperti Jubin Surau. Pak Din mengangguk. Kitaran tunggalnya membawa 45 ayat perdana seperti manik tasbih. Setiap 4 April 2025 58 ingatan. Anak-anak kampung melaungkan Alhamdulillah. Suara mereka menganyam lagu sawah. Jantung kampung berdegup dengan misteri mukattaat. Pak Din menyamakan 14 kumpulan itu dengan akar sawah. Yang gaib lagi penting, menurut surah Al-Hajj ayat 5 ia bergolak dan membengkak. Mengapa 14 ini Ali? Untuk menganyam kain songket ijaz. Sebagaimana surah Al-Isra ayat 88 berkata, sekiranya manusia dan jin berkumpul untuk menghasilkan yang serupa Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat. Bagaimana? Jumlah 1805 mereka membawa 2588 ayat. Kod kosmik. Setiap 31 Mac 2025 25 ingatan. Ali bertanya, apakah mukattaat menari atuk? Pak Din ketawa. Mereka menari memuji Allah seperti zikir kita. Dia berkongsi perayaan di mana selawat berbau dengan bacaan mukattaat. Kampung melaungkan subhanallah setiap 16 April 2025 ingatan. Nombor bersinar seperti manik tasbih. Ketika Cikgu Fatimah meneroka 19 corak tauhid dalam surah Al-Mudaththir, 256 hurufnya menghasilkan akar digital 13 setiap 7 April 2025 2157 ingatan. Kenapa 19? Itu tanda tangan Allah. Ali seperti 114 surah di mana 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan 6 baki. Ali mengira 19 seperti bintang sawah. Pak Cik Rahman menambah 237 pola surah Al-Baqarah setiap pola 2025 dan 1729 jumlah mukattaat setiap 31 Mac 2025 40 ingatan. Pak Din berkongsi 7 nombor langit dalam surah Al-Mulk dan 23 tahun Wahyu. Jumlah digitalnya 5 seperti irama solat setiap 31 Mac 2025 25 ingatan. Ali melihat 14 sebagai tanglung surau mengikut keajaiban angka Al-Quran. April 2020. Jiwa kampung menyanyi dengan bisikan abadi mukattaat. Pak Din menceritakan solat di mana mukattaat mencetuskan dakwah. Teka-teki mereka seruan kepada iman pada 1 April 2025 memori. Cikgu Fatimah berkongsi peribahasa. Kata diucap, rahsia tersimpan. Kata yang diucapkan, rahsia disimpan. Mukattaat mengajar takwa Ali seperti hujan mengajar kesyukuran, katanya pada ingatan 9 April 2025. Pak Cik Rahman mengibaratkan misteri mereka dengan kehidupan gaib sawah menurut memburu dalam cahaya wahyu. Kanak-kanak bertanya, kenapa 14 cikgu? Dia menjawab, ini adalah anugerah Allah. Ali teka-teki untuk menarik kita kepadanya. Keajaiban sawah berkait dengan teka-teki mukattaat. Kerana Pak Din menyamakan 14 kumpulan mereka dengan benih yang bertunas ijaz. Setiap surah Al-Zalzalah, 99 hurufnya mencerminkan nama Allah. Setiap 21 April 2025, 12 bab pesapa ingatan. Petani kampung membaca mukattaat dalam doa, Allahumma sakiyan nafi'an. Percaya kepada perancangan Allah, iman mereka seperti tawakal sawah pada hujan. Ali menanam benih, membisikkan bismillah melihat mukattaat sebagai taman Allah, bertarik dan nombor ajaib. 19 April 2022 ingatan. Para penatua membincangkan pautan kosmik mukattaat, nilai mereka seperti garis lay di sawah,
setiap 21 Mac 2025 dan Bapak dua ingatan, misteri hanya Allah yang tahu, setiap 31 Mac 2025, 2355 ingatan. Pak Din mendalami kod kosmik menghubungkan Muqatta'at dengan jurang Al-Quran, setiap 6 Mac 2025, 94 ingatan. 9 celah, Ali, seperti 3, 5, dan 17 bab adalah jeda dalam irama Muqatta'at seperti aliran sawah berhenti untuk mengalir, katanya. Ali mengesan 5 seperti jari saya. Cikgu Fatimah menambah bahawa 14 mencerminkan fasa bulan irama kosmik menurut teori kerangka simetri Al-Quran, 2 April 2025, 5 ingatan. Pak Cik Rahman berkongsi pandangan Rumi tentang huruf sebagai seni ketuhanan. Getarannya seperti denyutan hujan, setiap 5 April 2020 ingatan. Kehidupan kampung menjalin Muqatta'at ke dalam sanubarinya. Pak Din menceritakan perhimpunan surau di mana Muqatta'at mengilhamkan kekaguman pada 11 April 2025, 16 ingatan. Beliau berkongsi kisah surau di mana Muqatta'at mencetuskan dakwah pada 1 April 2025, 41 memori. Ali bertanya, adakah Muqatta'at muzik Allah, Atuk? Pak Din ketawa. Itulah melodinya Ali, seperti lagu sawah. Dia membaca surah Al-Fatihah, 7 ayatnya kunci kepada kod Muqatta'at. Setiap 31 Mac 2025 ingatan, 105 huruf ulangan tasbih tauhid, setiap 15 April 2025, 14 ingatan. Ketika fajar menjelang, Pak Din dan Ali berdiri di tepi sawah, membaca surah Al-Ikhlas, tauhidnya sebagai tasbih yang jelas, setiap 8 Mac 2025 ingatan. Doa Pak Din, Allahumma iftah lana abwaba rahmatik, seals the dakwah, April 11, 2025 memory. Ali, bagaimanakah Muqatta'at bintang-bintang Allah? Dia bertanya, gesaan reflektif. Ali berseri-seri. Mereka adalah cahayanya Atuk, membimbing sawah kepadanya. Pak Din mengangguk sambil bisikkan rumusan tasbih. Subhanallah, 14 Muqatta'at adalah songket ijaz. Bisikan abadi mereka membimbing kepada sadaqallah wazim. Sawah bersenandung tasbih hidup. Setiap huruf manik rahmah Allah selamanya ditenun menjadi cahaya kosmik Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan saudari yang dikasihi. Semoga Allah memberi kita kedamaian, rahmat, dan keberkatan. Hari ini, kita bersama-sama memulakan perjalanan yang menjanjikan untuk memperkayakan jiwa dan memperdalam pemahaman kita tentang ilahi. Sungguh menakjubkan bagaimana Allah yang maha bijaksana menggunakan perkara-perkara yang paling sederhana untuk mengajar kita pelajaran yang paling mendalam. Daripada deruan daun yang lembut hinggalah kepada reka bentuk titisan air yang rumit, setiap elemen dalam alam ini menunjukkan kebijaksanaannya. Hari ini, kita akan menjelajah satu perjalanan ke dalam inti pati Al-Quran untuk meneroka misteri yang telah menarik minat para cendekiawan selama berabad-abad. Perjalanan ini bukan sahaja tentang mencari ilmu, tetapi tentang berhubung dengan mesej ilahi dengan cara yang mengubah hati dan minda kita. Seperti mana sebutir benih yang mengandungi potensi untuk menjadi sebatang pokok yang besar, Al-Quran menyimpan di dalam ayat-ayatnya tanda-tanda bagi mereka yang berfikir. Setiap ayat, setiap perkataan adalah seperti benih yang menunggu untuk dipupuk di tanah hati kita yang subur. Kita akan membincangkan tentang huruf-huruf misteri Muqatta'at yang muncul pada permulaan beberapa surah. Huruf-huruf ini telah membingungkan dan menarik minat para cendekiawan selama beberapa generasi, mengajak kita untuk menyelami makna yang tersirat. Huruf-huruf ini seperti kepingan teka-teki yang berselerak, mengajak kita untuk merenungkan hikmah ilahi di sebaliknya. Ia mencabar kita untuk berfikir, merenung dan mencari khazanah tersembunyi di dalam Al-Quran. Tahukah Anda, kadang-kadang teka-teki yang paling membingungkan membawa kita kepada penemuan yang paling menakjubkan. Dalam proses mencari dan bertanya, kita sering menemui jawapan yang paling bernas. Dan percayalah, memahami Muqatta'at adalah perjalanan yang berbaloi. Ia adalah perjalanan yang bukan sahaja meningkatkan ilmu pengetahuan kita, tetapi juga menguatkan iman kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi, bersiap sedia. Dan marilah kita bersama-sama memulakan pengembaraan yang mencerahkan ini. Dengan hati dan minda yang terbuka, marilah kita selami misteri Al-Quran dan temui hikmah ilahi yang menanti kita. Perjalanan ini menjanjikan penemuan, refleksi, dan pertumbuhan rohani. Marilah kita bersama-sama mengambil langkah pertama yang diberkati ini. Apa itu Muqatta'at? Ia adalah huruf-huruf tunggal dari abjad Arab seperti
Alif Lam Mim atau Yasin. Kita menjumpainya di awal 29 surah dalam Al-Quran. Sebenarnya hanya Allah sahaja yang mengetahui maksudnya dengan tepat. Tapi itu tidak bermakna kita tidak boleh memikirkannya, merenungkannya. Bayangkan menemui peta harta karun kuno. Anda melihat simbol-simbol aneh, kod-kod yang tidak Anda fahami. Adakah Anda akan membuangnya begitu sahaja? Tidak mungkin. Begitulah perasaan saya tentang muqatta'at. Ia seperti kod ilahi, mencetuskan rasa ingin tahu kita, mendorong kita untuk mencari ilmu. Ada orang yang berkata, oh itu rahasia, kita tidak boleh tahu. Tapi tunggu dulu, Allah dengan kebijaksanaannya yang tidak terhingga, mahu kita berfikir merenung. Dia tidak akan meletakkan huruf-huruf ini jika ia tidak penting, betul tak? Huruf-huruf ini ia mengajak kita untuk menyelami lebih dalam, untuk meneroka lapisan makna di dalam Al-Quran. Para cendekiawan dan orang beriman telah menghabiskan berabad-abad untuk merenungkan kepentingannya. Ada yang berpendapat ia mungkin singkatan, ada pula yang berpendapat ia mungkin satu bentuk penyulitan ilahi. Keindahannya terletak pada misterinya, dalam usaha untuk memahaminya. Ia adalah peringatan bahawa tidak semuanya dimaksudkan untuk difahami sepenuhnya, tetapi untuk membangkitkan kekaguman dan penghormatan. Jadi, marilah kita menerima muqatta'at sebagai teka-teki ilahi, satu panggilan untuk mencari ilmu dan memperdalam iman kita. Bersama-sama kita dapat meneruskan perjalanan penemuan ini, mencari makna dalam kata-kata ilahi. Lagipun, Al-Quran adalah panduan sumber hikmah yang tidak berkesudahan, dan huruf-huruf ini adalah sebahagian daripada perjalanan yang mendalam itu. Selama berabad-abad, tokoh-tokoh hebat seperti Ibn Kathir dan Al-Tabari, semoga Allah merahmati mereka, telah merenungkan muqatta'at. Ibn Kathir berkata bahawa huruf-huruf ini adalah sebahagian daripada keajaiban Al-Quran, tanda-tanda yang menunjukkan asal-usulnya yang ilahi. Al-Tabari pula mempunyai pandangan yang berbeza. Beliau mencadangkan bahawa setiap huruf mungkin mewakili nama atau sifat Allah. Lihatlah, pendapat yang berbeza, tafsiran yang berbeza, tetapi semuanya berakar umbi pada penghormatan yang mendalam terhadap Al-Quran. Saya teringat suatu ketika dahulu, saya sedang berdebat dengan seorang profesor, seorang yang sangat terpelajar. Beliau berkata, Yusuf, huruf-huruf ini hanyalah teka-teki linguistik. Saya tersenyum dan berkata, Profesor, setiap teka-teki ada penyelesaiannya, dan usaha mencari penyelesaian itu mendekatkan kita kepada Pencipta. Mari kita bincangkan tentang nombor. Dalam bahasa Arab, setiap huruf juga mempunyai nilai angka. Ada cendekiawan percaya bahawa nilai angka dalam muqatta'at mempunyai makna yang lebih mendalam berkaitan dengan ketepatan matematik dalam ciptaan Allah. Ambil surah Yasin sebagai contoh. Ya dan Sin, keduanya mempunyai nilai angka. Ada cendekiawan yang mengaitkan nilai-nilai ini dengan kitaran bumi dan langit. Kebetulan, saya rasa tidak. Allah adalah sebaik-baik perancang, dan tanda-tandanya ada di mana-mana, bahkan dalam huruf-huruf Al-Quran. Lihatlah sahabat-sahabatku, Al-Quran bukan sekadar kitab kata-kata, ia adalah kitab tanda-tanda. Huruf-huruf ini, nombor-nombor ini, ibarat coretan berus di atas kanvas ciptaan, menampakkan keindahan dan keteraturan dalam rekaan Allah. Bahagian 5, bumi yang kering dan hujan yang menghidupkan. Pernahkah Anda melihat bumi yang kering, retak, dahagakan hujan? Kemudian hujan turun dan tiba-tiba hidup pun berkembang. Itulah yang dilakukan oleh muqatta'at kepada hati kita. Ia menghidupkannya, membangunkannya. Seperti mana hujan membawa rahsia kehidupan, huruf-huruf ini membawa rahsia Al-Quran. Ia membuatkan kita berhenti, berfikir dan berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah. Ada sesuatu yang lebih daripada yang dilihat mata. Tahukah Anda, kadangkala kita menjalani kehidupan, hati kita menjadi keras seperti bumi yang kering itu. Tetapi Al-Quran dengan misteri dan keajaibannya, ibarat hujan yang melembutkan hati kita, menjadikannya subur untuk iman. Bahagian 6, dari keraguan kepada kekaguman, satu kisah pribadi. Saya teringat ketika mula-mula mempelajari Al-Quran. Ia adalah perjalanan yang saya mulakan dengan campuran rasa ingin tahu dan kegusaran. Saya seperti kanak-kanak di kedai gula-gula, kagum dengan keindahan dan hikmahnya. Setiap ayat seolah-olah membuka dunia pemahaman dan pandangan baharu. Tetapi apabila saya menemui muqatta'at, jujur saya katakan, saya tergamam. Huruf-huruf yang terputus-putus di al-bab-bab tertentu ini membuatkan saya bingung. Saya terfikir, apa yang huruf-huruf ini buat di sini? Ia kelihatan sangat janggal, sangat misteri.
Tetapi saya tidak berputus asa. Saya bertekad untuk memahami, untuk membongkar rahasia yang tersembunyi di sebalik huruf-huruf ini. Saya terus membaca, terus menyelidik, terus bertanya. Saya meminta bimbingan daripada para cendekiawan, menyertai kumpulan belajar, dan menghabiskan masa berjam-jam untuk merenung. Dan perlahan-lahan seperti bunga yang mekar di padang pasir, pemahaman mula berkembang di hati saya. Semakin saya mendalami Al-Quran, semakin banyak hikmahnya terungkap di hadapan saya. Itulah keindahan Al-Quran, sahabat-sahabatku. Ia adalah perjalanan penemuan yang berterusan, jalan yang membawa kepada pandangan yang lebih mendalam. Semakin banyak Anda mempelajarinya, semakin Anda menyadari betapa banyak yang Anda tidak tahu. Dan itu tidak mengapa. Ia adalah pengalaman yang merendahkan hati, yang membuatkan Anda tetap berpijak di bumi nyata dan sentiasa mencari. Ia menjadikan kita rendah hati, sentiasa mencari, sentiasa berhubung dengan pencipta kita. Al-Quran bukan sekadar buku, ia adalah teman sepanjang hayat, panduan yang perkayakan hidup kita dan memperdalam iman kita. Bahagian 7 Muqatta'at, seruan untuk refleksi dan tindakan. Muqatta'at bukan sekadar teka-teki untuk diselesaikan. Ia adalah seruan untuk bertindak. Ia mencabar kita untuk pergi lebih jauh daripada permukaan untuk menyelami lautan ilmu Al-Quran. Fikirkanlah, apabila Anda melihat peti yang berkunci, tidakkah Anda ingin tahu apa yang ada di dalamnya? Muqatta'at ibarat peti yang berkunci itu dipenuhi dengan khazanah rohani. Tetapi kita memerlukan kunci ilmu, kunci refleksi untuk membukanya. Jadi janganlah kita menghindar daripada huruf-huruf misteri ini. Marilah kita menerimanya, mempelajarinya, dan biarkan ia membimbing kita ke arah pemahaman yang lebih mendalam tentang wahyu terakhir Allah. Bahagian 8, menyingkap keajaiban, hubungan yang lebih mendalam dengan Al-Quran. Semasa kita menjelajahi Al-Quran, merenungkan ayat-ayatnya termasuk Muqatta'at, kita mula menghargai sifatnya yang ajaib. Kita menyadari bahawa kitab ini yang diturunkan lebih 1400 tahun yang lalu masih mempunyai kuasa untuk menyentuh hati dan mengubah kehidupan. Muqatta'at dengan caranya yang unik menyumbang kepada keajaiban ini. Ia mengingatkan kita bahawa Al-Quran bukanlah kitab yang boleh kita baca dan ketepikan begitu sahaja. Ia adalah kitab untuk dikaji, direnungkan, dan diamalkan. Dan bagi kita menyadari misteri-misterinya, dekat dengan pencipta kita, mengagumi kebijaksanaannya, kuasanya, dan rahmatnya yang tidak terhingga. Bahagian 9, perjalanan 1000 batu berakhir dengan satu langkah. Jadi, saudara dan saudariku yang dikasihi, biarlah perjalanan kita ke dalam dunia Muqatta'at ini menjadi peringatan bahawa Al-Quran adalah keajaiban yang hidup, khazanah yang abadi. Marilah kita mendekatinya dengan rendah hati, rasa ingin tahu, dan dahagakan ilmu. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti di akhirat, Allah dengan rahmatnya yang tidak terhingga akan mendedahkan rahsia huruf-huruf misteri ini kepada kita. Sehingga itu, marilah kita terus mencari, terus merenung, dan membuka hati kita kepada keajaiban Al-Quran. Semoga Allah membimbing kita semua ke arah pemahaman yang lebih mendalam tentang wahyu terakhirnya, dan menjadikan kita antara mereka yang mendapat manfaat daripada bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.